sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Balkis Baharudin selaku Duta Menang Glassware. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua para pengguna, pengedar dan juga stokis yang begitu setia dengan produk-produk edaran Menang Glassware. Pada video yang lepas, kami telah pun memaparkan demo masakan dengan menggunakan produk dari koleksi A Ikan iaitu Pemanggang Ajaib dan juga Periuk Ajaib Generation 2. Tetapi pada kali ini saya akan membawa anda menyaksikan demo masakan dengan menggunakan produk terbaru kami iaitu Waffle Ajaib dan juga Periuk Goreng Ajaib. Sebelum demo masakan dimulakan, saya akan terangkan seberingkas mengenai produk-produk yang telah saya sebutkan tadi. Ini adalah bertujuan untuk memberikan panduan kepada anda dari segi penggunaan, penjagaan dan memastikan barangan yang dibeli adalah benar-benar asli atau original. Di antara panduan-panduan tersebut adalah pastikan kesemua produk-produk A Ikan berwarna merun dan tiada warna lain selain dari warna merun. Pastikan Pemanggang Ajaib, Periuk Ajaib Generation 2 dan juga Periuk Goreng Ajaib mempunyai perkataan, jenama dan logo ikan yang timbul dari dasar permukaan. Untuk makluman anda, kesemua produk-produk A Ikan mempunyai 2 lapisan nonstick di bahagian dalam bagi mengelakkan masakan yang dimasak tidak mudah hangus dan melekat. Bagi kesemua produk A Ikan ini juga mempunyai tangkai berpenutup magnet yang ketat dan kedap. Bagi produk Pemanggang Ajaib, Periuk Ajaib Generation 2 dan juga Periuk Goreng Ajaib mempunyai lubang pelepasan udara dan juga saluran takungan minyak dan air. Ianya juga mempunyai lingkaran getah bagi mengekalkan aroma dan citarasa semula jadi masakan. Bagi produk Periuk Ajaib Generation 2 dan juga Periuk Goreng Ajaib, ianya boleh dipisahkan menjadi 2 bahagian. Bagi kesemua produk-produk ini, kecuali Periuk Goreng Ajaib, ianya boleh digunakan kedua-dua belah permukaan dengan cara memusing-musingkannya. Bagi setiap pembelian Pemanggang Ajaib, kami akan memberikan getah gantian secara percuma. Manakala bagi setiap pembelian Periuk Ajaib Generation 2, kami akan memberikan rak untuk mengukus dan juga getah gantian secara percuma. Dengan setiap pembelian Periuk Goreng Ajaib, kami akan memberikan secara percuma rak untuk mengukus, penapis untuk menggoreng, steam tray, penyepit dan juga getah gantian. Dan akhir sekali perlu diingatkan, setiap pembelian produk A Ikan akan dibekalkan bersama dengan kotak yang menarik bagi memudahkan anda untuk membawanya ke mana-mana. Baiklah, bagi membuktikan kebenaran kata-kata saya tadi, marilah kita bersama-sama menyaksikan demo masakan yang akan ditunjukkan oleh chef jemputan kita pada kali ini, iaitu Chef Irwan. Sama-sama kita saksikan. Hai, bersama saya Chef Irwan. Kali ini apa yang saya nak buat adalah asaskan daripada kuih. Okay. Yang pastinya Chef akan menggunakan produk terbaru daripada koleksi A Ikan edaran Menang Glassware, iaitu Waffle Ajaib. Ini adalah produk terbarunya. Produk terbaru. Apa yang kita tengok kat sini? Inilah dia bentuk dia. Bentuk dia, kalau kita tuang masuk dalam ni, maknanya kita tak perlu nak potong. Kita dapat standard size. Kita dapat standard size dan kita akan dapat
dia punya bentuk dan sebagainya tu menarik sekali. Okey. Baik, apakah yang saya nak buat hari ini? Koleksi resepinya adalah kuih cara berlauk. Baik, bahan-bahannya adalah kita perlukan telur. Kat sini saya perlukan iaitu telur 1 biji je. Okey, 1 biji. Dan kita tukar dia. Okey. Tukar dia. Sama dengan 3,5 cawan santan. 3 cawan santan. Baik, dekat sini chef ada iaitu perisa pandan. Baik, seterusnya chef akan masukkan iaitu perisa pandan. Lebih kurang dalam 1 sudu kecil. Dekat sini chef ada iaitu pewarna kuning. Saya akan masukkan 1 sudu kecil warna kuning. Okey. Dan kita akan putarkan dia. Dalam peranan yang sama, kita boleh letakkan sedikit garam. Dan kita pukul dia sehingga dia kembang. Okey, nampaknya kita punya adunan tadi pun dah kembang. So kita akan masukkan tepung. Pentingkan sebentar dan kita masukkan tepung. Saya letakkan 2 cawan tepung gandum. Okey, sekarang kita buka balik dan kita adunkan dia. Jadi hingga sebati. Nampaknya adunan kita pun dah sebati. Ini kelihatan dia, kelihatan yang begini. Baik, sebelum tu kita kena panaskan dulu waffle ajaib kita ni. Panaskan sebentar untuk mendapatkan dia punya the whole dia punya waffle ni panas. Nampaknya waffle ajaib kita pun dah panas. Langkah seterusnya kita nak sapukan minyak dalam ni. Okey. Sapukan minyak Kalau kita tak letak pun boleh, nak letak pun boleh, tak jadi masalah. Bagi chef kita akan letakkan sikit untuk mendapatkan dia punya berkilatnya kuih tu. Okay. Dalam ni dia ada 7 dia punya kata apa? Bentuk dia ni. Dan seterusnya apa yang kita masukkan? Okey. Cukup senang tuan-tuan. Jadi bila kita dah ada acuan yang begini, kita tak perlu lagi nak gunakan oven. Jadi kita hanya menggunakan waffle ni saja pun kita dah boleh buat macam-macam. Kita boleh buat waffle dalam ni, kita boleh buat kuih cara, kita boleh buat buah kuih bakar, kuih bakar kemboja, kita boleh buat kuih bahulu dalam ni. Cukup mudah dengan adanya manggang ni. Alright. Dan terusnya apa yang saya nak masukkan kat sini iaitu daging ataupun inti dia. Okay.
Taburkan. Okey. Baik. Okey. Kat sini chef ada iaitu daun sup. Sup. Okey. Dan untuk menarikkan yang lagi, kita letakkan sedikit cili. Okey. Dan lepas itu, apa yang kita perlukan, kita letakkan dia sedikit atas. Okey. Okey. Dah pun masuk bahan dia. Kita buka api. Dengan api yang perlahan selama 20 minit. Siap kita punya kuih cara berlauk. Okey, untuk mendapatkan kedua-dua bahagian tu sama cantik, sama padan, kita tak perlu nak ambil dia dalam acuan tu buat keluar. Kita panaskan, tak perlu. Cuma kita apa perlu buat? Kita pusingkan dia sahaja. Bila kita pusingkan dia sahaja, bahagian atas dan bahagian bawah dia sama cantik, sama padan. Kita tengok hasil dia. Inilah dia hasil dia dalam waffle ajaib keluaran Menang Glassware. Selamat mencuba. Okey, resepi seterusnya dengan menggunakan koleksi terbaik daripada ikan di dalam Menang Glassware, tentulah waffle ajaib kita ini. Okey, iaitu chef akan buat waffle, peanut butter waffle. Okey, baik. Bahan utama yang kita kena buat adalah iaitu telur lah. Telur 2 biji. Ini chef akan pukulkan. Tengok tak gambar? Saya terus masukkan gula dalam ni. Saya akan masukkan bersama dengan telur ni 2 sudu besar gula. Dan kita pukul dia sampai dia kembang. Okey, nampaknya dah kembang kita punya telur dengan gula tadi. Jadi saya akan masukkan seterusnya itu esen vanila. Okey. Dalam satu sudu. Okey. Dan saya akan masukkan susu dalam 2,5 cawan. Okey. Dan kita akan kisarkan dia. Okey. Sementara kita nak tunggu dia sebati. Apa yang perlu kita buat? Tepung kurang 2 cawan. Dan baking powder kita campur penaik 1 sudu besar. Dan kita gaul dia sebentar. Nampaknya adunan tadi pun dah bati. Jadi apa yang saya nak masukkan iaitu tepung tadi yang dicampurkan dengan baking powder dalam ni. Dan saya akan masukkan 1/3 cawan iaitu minyak vegetable oil, ataupun kita nak letakkan butter pun tak jadi masalah. Dan kita akan kisarkan dia sehingga sebati. Okey, nampaknya dah pun sebati kita punya batter kita. Jadi kita
Okey, inilah dia kepekatan untuk batter waffle kita ni. Right. Okey, nampaknya kita punya waffle ajaib kita ni pun dah pun panas. Jadi apa yang kita buat? Kita sapukan minyak ataupun kita nak sapukan dia dengan butter. Okay. Okey. Dan kita masukkan batter tadi. Acuan dia, jadi maknanya kita tak perlu nak potong-potong lagi dah. Jadi kita dah sesuai untuk kita kata apa? Dia punya potongan tu pun dah cukup sesuai dengan dia punya portion dia tu. Right. Dan kita tutupkan dia dengan menggunakan api yang perlahan dalam masa 20 minit. Kita tunggu hasilnya. Produk waffle ajaib ini bukan sahaja boleh dibuat waffle, malahan ianya juga boleh digunakan untuk membuat kuih bahulu dan bermacam-macam jenis kuih lagi. Inilah dia hasil dia. Hasil dia waffle tadi. Cantik. Dia punya color pun cantik. Inilah dia. Waffle ajaib. Baik. Dah pun siap. Jadi apa yang saya nak buat, saya letakkan peanut butter. Kita nak garnishkan dia, bagi nampakkan dia cantik, berselera dan sebagainya. Dah lah acuan dia pun dah bentuk pun dah cantik. Dia bentuk dia dan sebagainya pun dah cantik. Jadi apa yang kita buat, kita nak mencantikkan lagi untuk menambah keseleraan kita. Jadi saya ambil ni. Okey. Dan kat sini chef ada peanut butter. Peanut butter sama ada peanut butter yang biasa ataupun peanut butter yang dicampurkan dengan coklat dan sebagainya. Tak jadi masalah. Kita nak letak jam, kita nak letak marmalade dan sebagainya, tak jadi masalah. Terus kita ambil. Panis. Masih lagi panas. Okey. Sapukan kat sini. Okey. Dan letakkan dalam sini. Kita ambilkan bahagian lagi satu. Dia. Kita ada strawberry, biarkan dia. Okay. Dan saya habiskan dia dengan coklat sos. Ini dah coklat sos. Okey. Sungguh menjelerakan. Senang. Dengan 20 minit sahaja, kita dah boleh dapat waffle yang cukup perfect. Jadi, cuba. Hai, bersama saya Chef Irwan. Kali ini, Chef ada koleksi terbaik daripada ikan. Okey. Baik, Chef tengok ni tadi. Apa yang istimewanya Chef ada kat sini iaitu periuk goreng ajaib. Generation yang ketiga. Sempoi. Di mana Chef ada ni, kita beli saja, kita dapat give you 5 ataupun percuma. Percuma 5. Iaitu kita ada rak mengukus, kita ada penapis, kita ada penyepit, kita ada steam tray. Dan yang terakhir kita ada getah gantian. Itulah keunikan iaitu koleksi terbaik daripada ikan. Edaran menang glassware. Okey. Baik. Apakah resepi seterusnya yang Chef akan tunjukkan? Iaitu resepi yang akan Chef gunakan dalam periuk ni, periuk goreng ajaib ni, iaitu ayam goreng berempah. Ataupun kita boleh letak juga ayam goreng berempah ajaib. Okey. Baik, dekat sini Chef ada ayam. Okey. Sama ada kita nak ambil bahagian breast ke, kita nak ambil bahagian wing ke, bahagian peha ke, bagaimana part of
chicken, tak jadi masalah. Dan kali ini chef ada kita ambil bahagian paha. Dengan paha chef ada kat sini lebih kurang 5 ketul lah. 5 ketul je, tak banyak. Okey. Dan apakah langkah seterusnya? Apa yang saya kena buat iaitu saya kena blend ataupun saya kena kisar bawang, serai, untuk dapatkan dia punya kata serat dia tu. Dia punya akan bila kita goreng kita akan dapat dia punya crispy dia tu. Okey. Bawang, okey. Dan kat sini saya ada serai. Serai lebih kurang 2 batang. Lagi banyak serai lagi manis dia punya ni. Okey. Saya akan campurkan rempah, rempah, untuk dapatkan dia naikkan dia punya aroma dan sebagainya. Istimewanya kat sini saya ada ketumbar biji, ketumbar biji, saya ada iaitu jintan manis dan jintan putih, di mana dalam ni kita akan blend dia, kita akan dapatkan bila kita goreng tu, kita akan dapat macam dengan sarak, macam dengan kalau orang utara dia panggil seredok. Okey, baik. Masukkan dalam. Dan jintan putih, saya ada jintan putih, kat sini. Lepas dalam satu sudu kecil, macam tu, okey. Dan saya ada kat sini iaitu ketumbar biji, okey. Ketumbar biji kalau lebih lagi best, okey. Dan chef akan blend dia dengan sedikit air. Tentu chef ambil daripada kita punya palang kita terbaik ni. Right. Okey. Kita blend dia sampai dia halus sikit, agak-agak halus, agak-agak kasar. Okey. Saya simpan dulu. Dan seterusnya apa yang saya nak letakkan kat sini iaitu chef ada serbuk cili, serbuk cili, dan juga chef ada iaitu serbuk lada hitam, yang kita akan campurkan, kita marinate dia. Okey. Baik. Pertama sekali apa yang saya nak masukkan iaitu kita masukkan kunyit. Okey. Kunyit. Baik. Dan kat sini chef ada iaitu cili, serbuk cili untuk dapatkan kita nakkan dia punya pedas sikit, Okey. Dan chef ada iaitu lada hitam, serbuk lada hitam. Ni. Untuk menaikkan dia punya rasa, apa yang chef akan letakkan iaitu terutama sekali mestilah garam, garam, okey, okey. Dan saya akan masukkan bahan-bahan tadi ni yang kita kisar, yang kita kisar ni. Kisar. Okey. Dan kita gaul, gaul. Baik. Apabila kita
bahagian paha ni, apa yang pentingnya, kalau bila kita nak marinate dia macam ni, pastikan kita cucuk dia, cucuk dia dengan pisau ke ataupun dengan garpu ke, untuk mendapatkan, sebab apa, rempah tadi tu boleh masuk dalam kita punya, orang kata apa, kita punya rempah boleh masuk dalam ayam, isi ayam tadi. Okey. Alright. Dan seterusnya, apa yang saya nak masukkan kat sini, saya ada iaitu tepung gandum. Tepung gandum ni, ejen adalah itu, saya nak bagi dapatkan dia punya kepekatan dia. Kepekatan dia. Dia bersalut dengan ayam tadi. Okay. Dan kita gaul. Baik, kita gaul dia. Kita gaul dia dan air sekali, apa yang saya nak masukkan kat sini? Saya ada iaitu serbuk kari. Serbuk kari. Okey, untuk dapatkan dia punya aroma dia lagi. Dan dekat sini chef ada iaitu daun kari. Daun kari. Kari. Okey. Inilah hasil yang kita buat. Dan chef akan perapkan dia selama lebih kurang dalam 30 minit. Dan kita tunggu hasil dia. Dan lepas tu kita goreng. Periuk goreng generation 3 ini bukan setakat boleh menggoreng sahaja, tetapi ianya juga sesuai digunakan untuk membuat sup, mengukus, memasak gulai dan bermacam-macam jenis masakan lagi. Okey, masa untuk kita menggoreng ayam tadi yang kita dah telah marinate. Dan kat sini chef ada ikan periuk goreng ajaib ni, generation yang ketiga. Right. Yang specialnya, inilah dia aksesori. Aksesori yang chef ada. Okey, pertama dia boleh buka lah. Dan seterusnya chef ada kat sini rak dan 5 perkara. Beli satu periuk ajaib, periuk goreng ajaib, dapat 5 perkara percuma. Okey, baik, kita ada tray, kita ada punya pit dan juga kita ada getah gantian. Akhir sekali kita ada iaitu steam tray. Complete set, complete set yang untuk kita buat. Dan yang pastinya kejap lagi bagaimana kita nak menggunakan, saya akan tunjukkan. Okey. Baik. Sekarang apa yang saya nak gunakan? Apa yang saya nak gunakan? Iaitu kita nak menggoreng dia. Okey, kita nak menggoreng dia. Kita akan masukkan minyak dan penapis ni ataupun panggil strainer dia, panggil strainer dia ni, kita masukkan dalam ni dan kita akan masukkan minyak masak dalam. Okey. Dah masukkan minyak dalam ni, dan kita tutup dia sebentar untuk bagi minyak tu cepat panas. Okey. Baik, nampaknya dah pun panas minyak ni. Dan kita boleh buka dia. Dan apa yang saya nak buat, masa untuk menggoreng ayam berempah kita tadi. Okey. Saya dah marinate kat sini. Okey. Dan terus saja kita masukkan dalam ni. Okey. Dalam ni muat untuk 5 ketul pun cantik. Kita tunggu ayam ni sehingga kekuningan. Dan aroma dia naik. Best. Baik, apa yang istimewanya bila kita letakkan dalam jaring ni, ataupun bekas dia ni, maknanya dia tak keluar. Jadi maknanya dia punya rempah ratus tadi tu duduk kat situ saja. Jadi maknanya dia punya garing dia, dia punya bau dia, dia punya aroma dia, bila dicantumkan, best. Okey. Kita masak dia, kita tunggu dia sehingga dia kekuningan, garing dan sebagainya. Barulah kita angkat. Ataupun apa yang kita boleh buat, kita boleh tutup. Kita boleh tutup periuk ni
dan kita mempercepatkan proses dia masak, dan automatically bila masak ayam tu masih ada jus. Nampaknya ayam kita pun dah masak. Inilah dia hasil dia. Dan apa yang saya nak buat, saya akan angkat ayam tadi, saya akan letakkan dalam ni. Inilah dia keajaiban penggunaan ataupun keajaiban ikan ijaran menang glassware. Okey, saya nak angkat ni. Okey. Sama ada kalau kita nak angkat ni terus, kita nak letak dalam ni terus pun boleh, ataupun ada satu lagi cara di mana saya perlukan ini tadi tray kita letak kat sini dan kita angkatkan ayam tadi, dan minyak tadi boleh turun dan dia bertakung di bawah dalam penutup tadi. Inilah dia. Senang sangat, cukup mudah kalau kita nak buat. Dan kita ambil ayam tadi, letakkan dalam pinggan. Okey. Okey. Dah pun siap. Ayam goreng berempah. Yang pastinya perfect dia punya goreng. Di dalam periuk goreng ajaib. Anda bagaimana? Cuba. Selamat mencuba. Okey, resepi seterusnya apa yang saya nak tunjukkan menggunakan periuk goreng ajaib ni, iaitu sup tulang. Sup tulang ajaib. Jadi dalam ni kita boleh goreng, dalam ni juga kita boleh buat sup. Itu kesimpulannya. Baik. Bahan-bahannya apa yang saya nak perlukan kat sini iaitu saya perlukan iaitu serai, serai, lengkuas. Sama ada kalau kita nak slice dia, kita nak hiris nipis dia, ataupun kita nak ketuk pun boleh, kita nak kisar pun boleh. Tetapi yang mudahnya saya nak tunjukkan pada anda hari ini adalah saya cuma potongkan dia macam ni. Macam ni. Ini lengkuas pun kita potong je, ataupun kita nak ketuk pun tak ada masalah. Halia, okey. Letakkan. Dan kat sini saya ada bawang kecil, okey. Potong. Dan juga saya ada bawang putih kat sini. Slice dia. Okey. Dan apa yang saya nak buat, saya masukkan minyak dalam ni. Okey. Minyak. Dan kita panaskan dia. Okey. Dan saya akan masukkan tadi dalam ni bawang putih dan bersama dengan tulang. Okey. Kacau dia. Okey. Sehingga dia kekuningan sikit, harum naik. Okey. Baik, nampaknya kita punya bawang, halia, lengkuas kita pun dah garing dan naik dia punya aroma dia. Dan apa yang saya nak masukkan, selalunya orang masukkan air dulu, tetapi saya masukkan iaitu tulang dia ni. Tulang. Okey. Apa yang saya buat adalah metod ni di mana kita nak dapatkan dia punya tulang tu garing sikit, dia akan naik dia punya bau dan sebagainya, Jadi aroma tadi daripada tulang tadi keluar, Okey. Itulah specialnya kalau kita tengok dekat sini, selain periuk ni boleh digorengkan, dia juga boleh dimasak sup, di mana dia juga sebagai high pressure cooker, Okey. Baik. Okey, kacau dia sikit. Okey.
Baik. Maknanya kita dah nampak tadi, maknanya kita dah seal dia tadi, Kita dah seal dia, maknanya kita dah dapat dia punya color dia tu, Lagi cantik dia punya aroma dia daripada nampak sikit bakar-bakar dia tu. Yes. Baik, terusnya apa yang nak buat? Saya akan ambil daripada kita punya balang kita ni. Hebat balang ni. Okey. Kita ambilkan air. Kita masuk. Kita masukkan air secukupnya. Di mana bila kita masukkan air ni, kita biarkan dia mendidih. Umpama macam dengan high pressure cooker. Baik, terusnya apa yang kita buat? Kita tutupkan dia. Dan kita biarkan selama 45 minit. Kalau high pressure dah 1 jam lebih. So 45 minit, well done dia punya. Tulang dan daging dia lembut. Jadi, inilah dia keajaiban. Generation 3 ikan periuk goreng ajaib. Nampaknya, kita punya daging ni pun dah memasak. Okey. Terusnya apa yang saya nak masukkan kat sini iaitu serbuk lada hitam. Okey. Saya dapatkan dia punya pedas dia sikit, pedas dia. Okey. Okey. Terusnya apa yang saya nak masukkan sini iaitu carrot dan juga celery. Bahan perasa tentulah garam. Okey. Gula. Dan kita kacau dia sebentar. Okey. Nampaknya daging pun dah lembut, rasa dia pun dah okey, aroma dia pun dah keluar. Maknanya kita boleh standby untuk kita hidangkan. Okey. Baik, saya akan masukkan dalam ni. Okey. Cukup mudah, simple, tetapi dengan aroma dia yang macam ni. Aduh. Okey. Okey, dan kita taburkan iaitu daun bawang dan juga bawang sup. Inilah hasil dia. Selamat mencuba. Hai, bersama saya Chef Irwan. Kali ini Chef akan berkongsi kepada anda iaitu menggunakan koleksi ikan edaran Menang Glassware. Di mana yang pertama sekali adalah Chef nak gunakan iaitu Periuk Ajaib Generation 2. Okey. Baik, istimewanya Periuk Ajaib Generation 2 ni di mana kita boleh buka dan kita boleh cabut dia. Di mana kita nak masak nasi dalam ni, kita nak kukus kek dalam ni pun boleh, dan kita nak grill dia pun boleh dan sebagainya. Banyak benda yang boleh kita buat dengan koleksi ikan ajaib ini. Okey, baik. Langkah yang pertama apa yang Chef ada kat sini iaitu pertama kali kita nak masak nasi daging utara. Okey. Boleh tak boleh? Mesti boleh. Okey. Baik, saya gunakan iaitu bawang besar ataupun bawang kecil ataupun bawang bagaimana bawang Holland ke, bawang Indian dan sebagainya kita boleh guna. Okey. Baik, kita slicekan dia.
Kita slicekan dia. Okey. Alright. Dan kat sini chef ada iaitu bawang putih. Bawang putih sama ada kita nak guna lebih pun boleh, tak guna lebih pun boleh. Saya ada 2 ulas saja. Okey, kat sini kita dapatkan dia punya haruman dia tu, Okey. Dan kadang-kadang kita suka letak halia, buang angin dan sebagainya, dan kita letakkan. Ini saya nak julienne saja, Saya nak julienne. Okey. Julienne. Okey, sambil menunggu ni, apa yang kita buat adalah kita panaskan periuk ikan ni ataupun periuk ajaib ikan ini, Best. Baik, pertama sekali apa yang chef ada kat sini iaitu chef ada minyak sapi, Minyak sapi, kita tak mahu guna minyak sapi ke, kita nak guna butter ke, kita nak guna margarin ke, kita guna plantain pun boleh, tak jadi masalah, Baik. Masukkan. Baik. Yang istimewanya, periuk ikan ni, dia cepat panas. Dan dia die casting, Di mana die casting ni, dia mold dia memang macam ni. Dia tak ada nak welding sana sini dan sebagainya lah. Tetapi, dia punya kedap udara tu, umpama macam dengan mini oven. Superb. Baik, seterusnya, apa yang chef ada kat sini, iaitu minyak masak. Saya campurkan minyak masak sikit. Untuk mendapatkan dia punya seri, dia punya nasi. Okey. Baik. Bahan-bahan ni, apa yang saya dah masukkan? Saya masukkan semua bahan-bahan ni dalam ni. Okey. Alright. Alright. Dan apa lagi yang saya ada kat sini iaitu saya ada sup bunjut ataupun kita letakkan kulit manis dan sebagainya pun boleh untuk menaikkan dia punya aroma tadi, Okey. Baik. Yang mudahnya, kalau kita tak ada senduk pun, kita boleh gunakan kalau kita goyang macam ni pun, dia stable, senang, mudah bergerak sebab dia non-stick. Bila non-stick ni, inilah keistimewaan dia. Right. Okey, kita tunggu dia sampai dia garing, sampai dia garing, naik dia punya aroma dan sebagainya, baru kita masukkan iaitu seterusnya iaitu serbuk biryani, Okey. Baik. Okey, nampaknya dia punya garing dia tu dah naik, di mana saya akan letakkan seterusnya iaitu serbuk biryani kita ni. Kalau kita nak buat serbuk kurma pun boleh, Tapi kat sini saya gunakan serbuk biryani. Okey. Right. Ini. Dan yang istimewanya saya akan letakkan air, Air pun saya pakai baik punya balang. Baik punya balang. Okey, baik punya balang. Dia berbentuk macam dengan nanas ni. Air dia sejuk, sejuk, istimewanya sejuk sangat. Baik, ukuran beras adalah sama dengan ukuran air, Alright. Okey. Tambahkan sikit lagi air, Okey. Baik, dekat sini chef ada tulang. Tulang ataupun kita nak guna daging, kita nak guna ayam, kita nak guna udang, kita nak guna macam-macam seafood yang kita boleh gunakan. Baik, istimewanya kalau kita letak tulang dalam ni, letak dalam ni, dia umpama macam dengan kita guna macam dengan periuk, iaitu periuk kata apa, periuk high pressure. Tetapi dengan gunakan ini cuma 45 minit saja dah okey. Right. Baik, kita tutupkan dia. Okey, kita tutupkan dia bagi dia mendidih, bagi dia mendidih. Ini dah dia. Kita tunggu dia. Selepas ini, selepas dia mendidih, kita akan masukkan beras. Wow, maknanya dia punya wangi dah keluar. Bila wangi dah keluar, maknanya dia sudah mendidih. Inilah dia hasil dia, Dan seterusnya apa yang saya nak masukkan? Iaitu saya letakkan iaitu susu cair. Susu cair lebih kurang dalam 12 sudu. 12 sudu. Masukkan. Dan saya akan masukkan iaitu sedikit garam,
garam, untuk mendapatkan dia punya, orang kata apa, dia punya rasa dia naikkan. Right. Okey. Dan chef ada gula sikit. Sebab apa kadang-kadang tak letakkan gula. Kita perlukan letakkan gula di mana kita letakkan gula untuk menampakkan nasi tu berkilat. Berkilat dan dia punya tu kembang cantik. Okey. Okey. Right. Dan kita kacau, kita menggunakan iaitu senduk kayu. Jangan guna besi. Kita guna senduk kayu. Alright. Dan kat sini chef ada lebih kurang dalam 2 cawan beras basmati. Sama ada nak guna beras biasa ataupun beras-beras yang lain, beras perang dan sebagainya, macam-macam boleh. Dan chef ada kat sini beras basmati, kita masukkan lebih kurang dalam 400 gram lah, 400 gram dan 2 cawan macam tu. Okey. Dan kita kacau dia sikit, kacau dia. Baik. Kalau kita nak dapatkan dia punya aroma lagi, apa yang kita kena buat, boleh juga kita letakkan daun kari. Sedikit daun kari, nak letakkan daun pundina dan sebagainya pun tak jadi masalah. Jadi kita boleh dapatkan dia punya aroma dan sebagainya yang harum sangat. Baik. Tak perlu nak beli, orang kata apa, tak perlu nak beli periuk nasi. Kita dah ada generation 2 ikan ni, periuk ajaib. So, amat mudah. Okey, amat mudah. Tak perlu nak cari periuk nasi. Kita boleh gunakan periuk ajaib generation 2 ni. Masak nasi lebih kurang 30 minit. Settle. Kita tunggu selepas ni. Untuk ketahuan anda, periuk ajaib generation 2 bukan sahaja boleh digunakan untuk memasak nasi dan gulai. Bahkan, ia juga boleh digunakan untuk mengukus kek dan ikan. Okey, nampaknya dah 30 minit. Apa cerita dengan nasi kita? Okey. Itulah dia hasil dia. Umpama kita masak dalam rice cooker, tak perlu. Dah sekarang kita dah ada. Periuk ajaib ni. Alright. Masih lagi basah. Sikit lagi. Kita keringkan dia. Dan kita boleh hidangkan dia. Okey, nampaknya nasi kita pun dah kering. Dia punya aroma, dia bau. Best. Baik, saya akan gabungkan dia. Nasi daging utara ni bersama dengan air asam yang saya dah siapkan. Okey, yang saya dah siapkan kat sini. Dengan air asam. Dan juga dengan nasi ni. Anda bagaimana? Pastikan. Ikan, periuk ajaib. Okey. Anda bersama saya, Chef Irwan. Kali ini, Chef akan menggunakan koleksi ikan. Generasi ataupun generation 2. Okey. Dan dalam ni, apa yang istimewanya? Terbaik. Terbaik sangat. So, maknanya kita boleh buka dia. Okey, kita boleh buka dia. Dan dalam ni, dia ada aksesori. Di mana aksesori dia, kita ada pengepit. Kita ada steam tray. Kita nak bakar boleh, kita nak steam boleh dan sebagainya. Ini adalah aksesori berasingan di mana harga dia baru RM19.90. Okey, dan kita beli periuk ajaib dan kita akan dapat rak ni. Rak pengukus ni ataupun rak bakar dan sebagainya. Okey, apa yang resepi yang saya nak buat adalah kek kukus lembap. Kek kukus lembap. Yang bahan yang saya sediakan ni, kita nak bakar kek boleh, kita nak masak nasi boleh dalam ni dan sebagainya kita boleh buat. Macam-macam kita boleh buat. Baik, pertama sekali bahan utama yang kita buat adalah kita perlukan iaitu telur. Telur, tak perlu banyak. Kita telur 3 biji saja telur. Okey. Dalam ni. Okey. Ada 3 biji telur. Okey. Alright. Dan kita tak payah lagi nak guna blender ke, kita nak guna mixer ke, kita tak perlu lagi. Just kita ambil dan kita pukul sekejap pun boleh, kita kacau macam ni pun boleh.
very simple punya resepi, tetapi hasilnya dalam periuk ajaib ikan tentulah best. Okey, baik, kita kacau. Sama ada kita nak kacau dia, sama ada kita nak pukul dia, nak kacau macam ni pun boleh, nak kacau macam-macam style, macam-macam cara kita boleh buat. Tetapi apa yang saya buat adalah cukup mudah dan cukup cepat, yang pastinya dalam ikan.